الرجيم بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله. Tang mana kita berhenti? wa ala alihi. Qala al-musannif rahimahullah, serta berkata rahimahullah al-musannif rahimahullah, wa ala alihi wa ashabihi wa ahzabihi. Artinya, dan atas keluarganya dan sahabatnya dan tenteranya, dan mudah-mudahan salawat dan juga salam adalah kedua-duanya dikurniakan ke atas keluarganya, keluarga Nabi Muhammad, dan juga dikurniakan ke atas sahabatnya, sahabat Nabi Muhammad, dan tenteranya, tentera Nabi Muhammad. Itu matan dia, syarahan dia, yakni, hai Tuhanku, kasihanikan dan sejahterakan segala keluarganya. Tu huraian dia. Dan jumlah perkataan ni dipanggil insya'iyah, dengan makna doa. Tu yang hai Tuhanku tu Allahumma, seolah-olahnya lah, seolah-olahnya perkataan wassalatu wassalamu tempoh hari lah kita baca tu, tempoh hari, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Jadi seolah-olahnya bahasa Arabnya Allahumma salli wa sallim. Tu itulah apabila jumlah ini bermakna doa. Jadi Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, hai Tuhanku, kasihanikan, yakni beri rahmatlah olehmu ya Allah, dan sejahterakan dan berikanlah kesejahteraan olehmu ya Allah, berikan olehmu akan kesejahteraan, keselamatan, keamanan akan segala keluarganya
keluarga Nabi Muhammad, dan sahabatnya, dan tenteranya, tentera, askar-askar, tentera-tentera yang berjihad bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan yang dikehendaki dan yang dikehendakkan dengan keluarganya itu ialah segala anak buah Hashim. Baik, siapakah dia keluarga Nabi? Apabila kita sebut keluarga Nabi pada maqam doa, ni maqam doa dia panggil. Sebab tu kita takdir tadi Allahumma. Jadi maqam kita lah ni ialah kita duk berdoa kepada Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah kurniakan rahmat dan kesejahteraan kepada keluarga Nabi. Siapakah keluarga Nabi yang dimaksudkan pada maqam doa? Orang panggil keluarga Nabi ialah segala anak buah Hashim. Anak buah tu maknanya anak cucu, keturunan tu orang panggil anak buah. Anak cucu cicit lah, baik laki-laki baik perempuan, anak cucu bagi Hashim. Siapa Hashim ni? Hashim ni ialah neneknya yang kedua. Bahasa kitab dia panggil nenek. Bahasa kita iaitu datuk, tok wan. Lagi pergi faham kata nenek orang perempuan pula. Hashim ni tok wan Nabi kita yang kedua. Iaitu datuk neneknya Nabi Muhammad yang kedua. Nabi kita nama dia Muhammad. Ayahnya namanya Abdullah. Abdullah tu pula bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib binnya Hashim. Ni Hashim ni. Jadi Hashim ni tok wan Nabi kita yang kedua. Tok wan yang pertama Abdul Muttalib. Tok wan yang kedua kita panggil ialah Hashim. Kan? Jadi kalau bahasa kita panggil apa? Moyang. Hashim ni moyang Nabi kita. Nabi kita ayah dia Abdullah. Tok wan dia yang pertama, tok wan lah kalau bahasa kita, namanya Abdul Muttalib. Moyang Nabi kita ialah Hashim. Tu maksudnya nenek yang kedua. Jadi keturunan anak cucu kepada Hashim ni, mereka beriman. Mereka ni sampai seruan dakwah baginda Rasul kepada mereka, dan mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi kita Muhammad. Ini keluarga Nabi yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi. Yang pertama anak cucu Hashim. Hashim tak ada dah, mati dah. Turunan Hashim lah anak cucu dia. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dan segala anak buah Al-Muttalib, atah pada segala anak buah Hashim. Yang kedua yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi ni pada maqam doa ni ialah anak buah. Anak buah saknilah, anak cucu, cucu cicit, anak cucu cicit, ciot apa tu,
Kan? Kita panggil keturunan lah. Anak cucu bagi Al-Muttalib. Perkataan abdi itu la'alla zahirnya kita bulatkan dia, tak ada perkataan abdi ni, bukan Abdul Muttalib, tetapi Al-Muttalib sahaja. Abdul Muttalib orang lain, Al-Muttalib orang lain. Naknya di sini Al-Muttalib, bukan Abdul Muttalib. Jadi perkataan abdu tu kurungkan dia, bawa pen belakang dah kan, bracket kan dia. Jadi anak cucu Al-Muttalib pun seperti anak cucu Hashim juga beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia Al-Muttalib? Al-Muttalib ni ialah saudara Hashim, badal pada kata Al-Muttalib. Al-Muttalib ni siapa dia? Al-Muttalib ni ialah saudara Hashim, adik-beradik dengan Hashim tadi kan. Tok Wan Nabi kita yang kedua, moyang Nabi kita lah, iaitu Hashim. Lepas tu Hashim ni ada saudara adik-beradik, namanya Al-Muttalib. Adik-beradik Hashim, anak kepada Al-Muttalib ni, anak cuculah, cucu cicit keturunan kepada Al-Muttalib ni, mereka ni juga beriman, masuk Islam, beriman dengan baginda Rasulullah, menolong perjuangan dakwah baginda Rasul. Inilah yang dimasukkan dengan keluarga Nabi. Bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni dia tadi kita habaq dah, Tok Wan Nabi Abdul Muttalib. Ni cerita bukan Abdul Muttalib. Al-Muttalib yang dia tu adik-beradik dengan moyang Nabi saat ni, nama dia Hashim. Saat kita keliru waktu sekali lagi kan. Jadi la'alla sawab, la'alla zahir, hak perkataan abdi saja. Al-Muttalib tinggallah, tak apalah kan, kita bulatkan dia, tak ada. Baik, itulah kan, apabila kita kata wa ala alihi kan, dan ke atas keluarganya. Depa ni tuju ke anak beranak keturunan Nabi daripada sebelah Hashim dengan sebelah Al-Muttalib. Okey faham kan betul-betul maksud dia tu. Lepas tu, dan bapa keduanya itu ialah Abdu Manaf. Ni. Dan bermula pak kepada keduanya, iaitu Hashim dan juga Al-Muttalib tadi. Mereka dua ni adik-beradik lah, pak sama lah. Pak mereka nama dia Abdu Manaf. Tengoklah, kita ulang balik. Kita sebut sedikit rantaian nasab Nabi kita. Mula-mula Nabi kita lah, Nabi kita Muhammad. Kedua ayah Nabi, namanya Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Lepas Abdullah, pak kepada Abdullah, namanya Abdul Muttalib. Nampak tak? Pak kepada Abdul Muttalib ialah Hashim. Pak kepada Hashim Abdu Manaf. Ingat tu. Jadi Abdul Manaf dengan Hashim, kedua-dua ni adik-beradik. Pak dia, nama dia Abdu Manaf. Ayalah baru betul. Sisilah dia tu. Baik, habis dalam situ. Kan, mana hak kita kena baiki, kita baiki perkataan tu. Kan, sekali kita kata Abdul Muttalib, keliru. Abdul Muttalib hak mana? Hashim ni pak kepada Abdul Muttalib. Kan?
pasal Abdul Muttalib bin Hashim. Tiba-tiba pihak Al-Muttalib tu ialah keluar saudara Hashim. Macam mana? Orang lain, dia tak sama tau. Abdul Muttalib lain, Al-Muttalib saja tu lain, orang lain. Gitu. Habis tang situ itu keluarga Nabi. Baik, esok-esok ni bila kita berselawat ke Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi, keluarganya. Ni tuju kat depa dua ni, turunan Nabi hak dua ni, sebelah keluarga Hashim dengan Al-Muttalib tadi, anak cucu depa. Baik. Lepas tu, dan kata setengah ulama yang dikehendakkan dengan keluarganya, keluarga Nabi Muhammad itu ialah tiap-tiap mukmin yang bertakwa. Ada khilaf rupa-rupanya, kan? Siapakah dia keluarga Nabi? Kata pula satu pendapat yang lain, keluarga Nabi ini sebenarnya begini, yakni pada maqam doa. Ingat tu, keluarga Nabi di maqam doa, bukan nasab. Nasab pertalian darah tu lain, keluarga juga. Ni maksud keluarga di maqam doa. Sebab kita sedang berdoa ni, ya Allah, kau berilah rahmatmu, kau berilah salammu, kan, ke atas keluarga Nabi. Okey, kata setengah ulama ialah tiap-tiap mukmin, tiap-tiap orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Siapa dia? Kita. Jadi kita ni, kalau ikut pendapat yang kedua, kita semua ni ialah keluarga Nabi. Bukan keluarga pertalian darah, itu nasab dia panggil. Keluarga tak apa, tak sama-sama bertakwa. Kita beriman, kan? Lepas tu kitanya pula bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sekalipun orang yang bertakwa tadi berbuat maksiat, sekalipun kita ni ahli maksiat, kita ni beriman, kan, tapi kita duk buat dosa, duk buat maksiat tu, duk buat maksiat ini, kan. Lebih lagi lah yang melakukan maksiat juga dipanggil keluarga Nabi. Sebab apa? Sebab yang melakukan maksiat tu sangat berhajat kepada rahmat Allah. Kita yang duk buat dosa ni, kan, lagi lebih lagi lah perlukan rahmat Allah, kan. Hak depa keluarga Nabi hak cuci, hak bersih dah, nasab depa titihan depa, kan, tak ada dosa dengan Allah Ta'ala. Kita ni tiada, ya Allah berilah rahmat. Jadi mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan lah, kalau kita nak beramal dengan qaul yang kedua ni, kan, setiap kali orang berselawat, selawatlah orang panggil ni, kan, minta turun rahmat dan salam kepada keluarga dia. Masuk kita sama. Tu reti dia. Baik, habis tang situ. Lepas tu, dan telah memilih, mana dia? Baik. Dan kata setengah ulama pula, qaul yang ketiga orang panggil ni, kata khilaf ni. Siapakah mereka keluarga Nabi? Pada maqam doa, kata setengah ulama yang lain pula, yang dikatakan keluarga Nabi ni ialah segala umatnya, tu Nabi Muhammad, yang sampai seruan agama kepada mereka itu segala umat. Pula umat di sini dipanggil namanya ummatul ijabah. Dia umat Nabi ni ada dua. Yang pertama,
ummatud da'wah. Yang pertama ummatud da'wah, yang kedua ummatul ijabah. Apa dia maknanya ummatud da'wah? Umat ni maknanya mereka-mereka yang yang baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad ni ialah menjadi rasul kepada mereka. Maka mereka-mereka ni dipanggil namanya umat. Kan, sampai hari kiamat lah kita ni umat Nabi ni. Pasal rasul kitanya ialah Nabi Muhammad, Rasulullahnya ialah Nabi Muhammad. Kan? Okey. Kemudian ummatud da'wah ni ai da'wati Rasulillah, baginda Rasulullah. Kerja dia berdakwah. Tu dakwah tu. Menyeru. Dakwah ni erti dia menyeru atau mengajak umat manusia lah contohnya, supaya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Tu dakwah seruan tadi ni, kan? Kemudian daripada seluruh umat, tak kira lah apa bangsa dia, Melayu ke, Cina ke, India ke, kan? Apa bangsa dia, dipanggil umat Nabi Muhammad, kan? Yang kedua dipanggil ummatul ijabah, ai ijabati da'wati Rasulillah, iaitu umat yang menyahut, yang menerima akan dakwah, seruan, ajakan baginda Rasulillah yang mengajak supaya beriman kepada Allah. Maka kita sahut, kita pun beriman kepada Allah, kita pun beriman kepada Allah. Tu orang panggil umat ijabah, nama dia. Umat yang sampai seruan agama Islam kepada dia, lalu dia menerima dakwah tersebut, akur, kan? Diajak dia supaya beriman kepada Allah, maka dia pun beriman kepada Allah. Itu ijabah, bahasa mudah, cerita lebih panjang sikit, kan? Baik, jadi sekarang ada dua arti umat Nabi. Maksud al-musannif sekarang ni umat hak mana? Hak kata saat ni lah, kan? Iaitu segala umat Nabi yang sampai seruan Islam kepada mereka, iaitu ummatul ijabah yang kedua. Tidak umum sekalian umat. Kalau umum sekalian umat teruk juga. Pasti ada umat Nabi kita Muhammad yang masuk syurga, ada yang masuk neraka. Mana yang beriman kepada Allah masuk syurga lah, kan? Mana yang umat Nabi Muhammad yang tidak beriman, kan, tak menyahut dakwah Rasul, tak terima dakwah Rasul, jawabnya dia kufur, kan? Maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Siapa yang didoakan ni, keluarga Nabi yang didoakan di sini, yang didoakan mendapat rahmat Allah, iaitu ummatul ijabah. Kita mana boleh doa orang kafir mendapat rahmat? Tak boleh. Sebab tu haram nak bagi salam dekat orang kafir. Haram kita nak doakan rahmat Allah ataupun keampunan daripada Allah ke atas orang kafir. Tak boleh. Jadi maksud sekarang ni makam doa. Kita sedang berdoa minta rahmat Allah diberikan kepada mereka ni. Ini maksudnya yang beriman, yang Islam, yang beriman, minta dikurniakan rahmat dan salam Allah kepada mereka. Hak ni juga dimaksudkan sebagai keluarga Nabi.
Katanya pendapat yang ketiga. Ikutlah nak pakai pendapat mana. Kan? Dia lagi banyak khilaf, lagi dia mudah balik. Kan? Kalau tak ada khilaf, satu tu je, kena pakai buah tu saja. Senang ke payah, itu satu tu je. Tapi kalau banyak, kan, mudah nak pakai hak mana, ikut Nak pakai keluarga Nabi sungguh hak tadi, hak pertama tu kah? Kan? Nak pakai makna yang kedua tu kah? Atau makna yang ketiga ni kah? Tak ada salah apa Jadi maksudnya kalau kita beramal dengan mana-mana satu daripada pendapat ulama, contohnya berkhilaf-khilaf ni, kan? Aku pakai pendapat pertama, dia tu pula pakai pendapat yang kedua. Kita nak kata hang tak betul ke? Tak boleh. Jangan kata lagu tu. Kan? Mana-mana pun betul. Hang nak pakai pendapat pertama pun betul. Hang nak pakai pendapat kedua pun betul. Hang nak pakai pendapat yang ketiga pun betul. Ikutlah, ada jalan, ada wajah daripada ulama'nya. Situ kita belajar pagi ni keluarga Nabi. Kan? Siapa keluarga Nabi? Baik, tak apalah. Lepas tu katanya al-musannif, dan telah memilih akan yang terkemudian ini. Mana dia yang terkemudian ni tu tak ni? Iaitu segala umatnya yang sampai seruan agama kepada mereka itu oleh beberapa ulama yang muhaqqiqin, oleh beberapa orang ulama tahqiq, yang menyatakan masalah beserta dengan dalil. Maka ulama itu dipanggil dalam istilahnya ulama tahqiq. Setiap masalah dia habaq ni, dia masalah dia, dalilnya ni dia, ayat Qurannya, hadis Nabi, itu tahqiq dia panggil. Jadi pendapat yang terkuat di sisi ulama tahqiqnya hak pendapat yang ketiga, yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi pada maqam doa ni semua, iaitu umat ijabah, kan? Termasuk kita, kan? Jadi kalau kita pakai qaul yang ketiga ni, kan, siapa-siapa dia yang duk selawat ke Nabi, duk ucap salam, selawat salam ke atas keluarga Nabi, kan, kita turut sama didoakan. Mudah-mudahan kita juga dapat rahmat dan salam daripada Allah. Tu reti dia. Baik, habis tang situ. Dan ashab itu tadi kan, wa ashabihi, sahabat-sahabatnya. Ashab ni atau sahabat ni, ada nak cerita apa itu sahabat Nabi? Ialah jamak bagi sahibin. Sahabat, ashab, ialah lafaz jamak bagi isi mufradnya sahibin. Sahibin itu seorang. Kalau ramai dipanggil ashab, beberapa orang sahabat. Tu erti dia, kan, cara nak bubuh makna. Kalau sahib, seorang sahabat. Kalau ashab, beberapa orang, ramailah sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi ramai. Gitu cara dia. Baiklah, apa erti dia sahibin ni? Erti apa pula? Iaitu sahib ni artinya ialah taulan. Taulan tu kita panggil bahasa kita apa dia? Kawan-kawan. Dia ni kawan aku ni. Kan? Bahasa lama dia panggil taulan. Kan? Hang bertaulan dengan siapa? Kan? Saya bertaulan dengan Zaid. Dia pun habaq, kan? Siapa kawan hang? Taulan ke kawan ke? Boleh makna aku mana pun. Lagi duk penin, taulan ni makna apa? Sudah, kan? Kawan lah, kawan, kan? Okey. Dan taulan Nabi itu, dan bermula kawan-kawan bagi Nabi itu
dikatakan dia tu taulan Nabi, dikatakan apa? Sahabiyun. Ada ya pula, ya nisbah. Nah, kan? Sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi ni nak membezakan perkataan. Apa beza perkataan bahasa Arabnya? Kalau secara khusus nak merujukkan kepada sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar ke, Sayyidina Umar ke, Sayyidina Osman ke, ikutlah sahabat-sahabat Nabi yang lain. Nah, dipanggil sahabiyun, dibangsakan kepada sahabat Nabi. Itu ada dipanggil ya di hujung tu, namanya ya nisbah, dinisbahkan kepada baginda Nabi. Bahasa mudah kita kata sahabat Nabi je lah. Tu je bahasa Melayu kita, mudah je kan. Lepas tu, dan jamaknya, jamak bagi sahabiyun ni, nah, ialah sahabat. Jadi sahabiyun tu seorang. Sahabiyun tu seorang yang dibangsakan kepada sahabat Nabi. Cara nak pasang makna nah. Jamak kepada lafaz sahabi ialah sahabatan. Sahabat ni orang panggil jamak taksir pula. Lebih ramai lagi lah. Jadi apa tersebut sahabat, lafaz mufradnya sahabiyun. Nah, itu khusus kepada sahabat-sahabat Nabi. Itu yang kita guna perkataan sahabat nah. Kan di atas wazan fa'alatan, sahabatan. Kan tu dia ada wazan-wazan dalam bahasa Arab ni. Tak apalah, kita belajar api lah, dengar api. Kan padahal dia ilmu nahu ni, duk baca tajuk ilmu nahu tu. Nah, baik, tak apalah. Dan iaitu, nah, apakah dia sahabat? Sahabat ni apa makna dia? Baru nak habaq makna sahabat apa dia. Nah, saat ni tak habaq lagi. Iaitu tiap-tiap yang berhimpun dengan Nabi, padahal beriman ia tiap-tiap yang berhimpun dengan Nabi. Yang berhimpun tu kita kata apa? Yang bersemasa dengan Nabi. Nah, dengan baginda Rasul semasa hidup dan sama-sama hidup. Baginda Nabi masih lagi hidup. Nah, sahabat-sahabat pun masa tu masih lagi hidup. Kan itu mana berhimpun, berkumpul nah dengan baginda Rasulullah. Nah, macam kita ni tidak semasa dengan Nabi. Kita ni katalah kita tidur malam tadi bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Adakah kita sahabat Nabi? Jawabnya tidak. Nah, sebab Nabi telah wafat. Kita hidup bukan di zaman sama-sama baginda Nabi kita masih hidup. Ni sahabat ni sama-sama hidup. Sahabat ketika itu hidup, baginda Rasul pun hidup. Berjumpa. Bukan berjumpa saja. Berjumpa tu kata musannifnya, padahal beriman ia tiap-tiap yang berhimpun tadi dengan Nabi. Syaratnya hidup sezaman dengan Nabi pun, tapi beriman. Seharusnya hukum Abu Jahal, Abu Lahab pun sahabat juga. Dia pun dah dengan zaman Nabi juga. Tapi mereka tu tak beriman. Dia bukan sahabat, tu musuh Allah. Kafir, syirik, menduakan Allah, lawan lagi dengan Nabi. Kan Abu Jahal, Abu Lahab ni contohnya. Dah ramai lagi lah. Walaupun hidup sezaman dengan Nabi, tapi mereka bukan sahabat Nabi. Pasal apa? Pasal mereka tak beriman. Itu jawapan dia. Baik. Lepas tu, kemudian daripada dibangkit
akan dia tu nabi. Syarat yang kata beriman, berhimpun tadi dan bertemu bersemasa, bersezaman dengan nabi. Padahal waktu bila pada ketika telah dibangkit akan dia, akan nabi. Maksud dibangkit tu yakni dilantik menjadi Rasulullah. Tu maksud dibangkit. Mana setelah baginda Nabi kita Muhammad dilantik oleh Allah menjadi Rasulnya. Selepas tu Rasulullah pun berdakwah. Maka mana-mana yang beriman selepas baginda telah dilantik menjadi Rasul, maka dia tu dipanggil sahabat Nabi. Tu tarikh sahabat ni. Nak mengaji tarikh dia pagi ni pula. Kalau orang tanya esok, apa dia sahabat Nabi ni, apa dia? Kan? Ni cerita ni. Kan? Ni makna sahabat Nabi. Lepas tu sambung lagi. Padahal hidup keduanya tu Nabi dan juga tiap-tiap yang berhimpun, padahal sama-sama hidup. Tadi itu yang berhimpun tu yang bersemasa, yang bersezaman. Ini pula sama-sama masih hidup. Sahabat yang berjumpa Nabi itu pun dia hidup lah. Dan Nabi pun masih hidup lagi. Terkeluarlah kalau kata selepas Nabi dah wafat. Contohnya macam tabi'in. Tabi'in ni sebab apa dia panggil mereka ini tabi'in? Sebab mereka tak ada berjumpa dengan baginda Rasul. Beriman macam kita, tapi kita bukan tabi'in lah. Kan? Kita bagi keluarga Nabi saat ni ya. Kan? Pasal apa? Mereka tu tapi tabi'in, mereka tak ada berjumpa dengan Nabi. Mereka hanya sempat berjumpa dengan sahabat Nabi. Ingat tu. Hak kalau kata tabi'in, tabi'in hak tak ada jumpa dengan sahabat. Mereka dan semasa dengan tabi'in. Gitulah. Huraian nak faham maksud dia tu. Kemudian, dan jikalau ada berhimpun itu, ialah di dalam kelam, gelap gelita. Berhimpun, katalah berkumpul dalam satu majlis, tapi masa tu gelap lah, tak nampak apa satu. Kan? Lalu berimanlah dia tu dengan Nabi Muhammad. Walaupun gelap gelita, tak nampak ni, tak nampak Nabi ni. Tapi dia beriman dengan Nabi, semasa dengan Nabi. Orang panggil sama-sama hidup. Dia dipanggil sahabat Nabi. Tak ada lah. Kan? Cuma khilaf lah. Kan? Tang Nabi Isa, tang Nabi Khidir. Ada ulama mengatakan juga sahabat Nabi. Ada lagi sahabat Nabi tak wafat lagi. Kan? Contohnya seperti Nabi Isa. Nabi Isa dah berjumpa dengan Nabi. Nabi Isa dah berjumpa dengan Nabi di Baitul Maqdis. Kan masa Nabi nak mi'raj ke langit, di Isra dulu ke Baitul Maqdis, kan, ke Masjidil Aqsa kan. Semua Nabi-Nabi hak mana wafat dah, roh-roh semua pakat turun belakang. Termasuklah Nabi Isa. Termasuklah Nabi Khidir. Nabi Khidir hidup lagi. Kan? Tak apalah, ada khilaf lah sungguh. Kan? Ada mengatakan Nabi Khidir telah wafat. Tapi Nabi Khidir, jumhur ulama kata masih hidup, tak mati lagi. Kan? Okey, tak apalah, dia akan membantulah. Semua tu nanti adalah kerja-kerja masing-masing. Kan? Nabi Isa apa semua tu nanti. Baik, tak apalah tu. Malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Allah, dengan Rasulullah, juga sahabat Nabi. Malaikat mana hak jumpa dengan Nabi tu? Tu tak mati lagi. Mana pakai dengan qaul itu, maka depa ni pun juga
ialah sahabat Nabi. Lepas tu ada kadang-kadang orang duk soal kita, ada tak lagi sahabat Nabi yang belum wafat lagi? Mana ada, mati habis dah kan. Kita nampak tak manusia lah. Nabi Musa pun, Nabi Isa pun manusia juga kan. Dia bagi cukup syarat-syarat yang kita duk mengaji ni, sahabat Nabi lah tu. Baik, lepas tu atau orang itu buta matanya orang itu sekalipun. Yang kedua, juga dipanggil sahabat Nabi, seperti Ummu Maktum tu. Dia buta, salah seorang muazzin baginda Rasulullah, Abdullah kan, Ummu Maktum tu lah kan. Dia buta mata, dia beriman dengan Rasulullah. Kisah dia masyhur pada firman Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma kan. Habis buka ayat Quran tu lah. Nak pun tak ingat juga ayat tu, baca sendiri ya kan. Tuju kepada Ummu Maktum ni lah, mai datang jumpa Rasulullah kan, bertanya tentang Islam kan. Tiba-tiba baginda Rasul tidak peduli kepada Ummu Maktum ni kan. Dia duk tumpu kepada orang lain kan. Dalam masa duk berdakwah tu, Nabi tak layan Ummu Maktum kan. Maka ditegur oleh Allah, ayat abasa, bermasa muka lah ia Muhammad, wa tawalla, dan berpaling daripada Muhammad, daripada Ummu Maktum, tak kala datang kepadanya al-a'ma, oleh seorang yang buta. Ummu Maktum tu lah. Pergi buka Quran, cari surah apa pun tak tahu ya. Tengoklah, baca ke diri lah, tengok terjemahan dia seronok. Quran ni kalau tu baca terjemahan dia tu, tak belajar tafsir lagi, seronok dah kan. Baik, dia buta, dia bukan nampak rupa parah Nabi. Buta, tutup mata, buta lah ya. Tak tahulah tutup mata ke tak, tapi buta lah. Tapi dia beriman dengan Rasulullah. Adakah dia sahabat Nabi? Iya, jawabnya, dia sahabat Nabi. Tu takrif sahabat. Tak pergi bahas sahabat Nabi ni hak celik belaka, hak buta tu dok. Bukan. Jadi bagi cukup syarat-syarat kita mengaji ni kan. Apa syarat takrif bagi sahabat? Inilah dia. Baik, lepas tu kata musannif lagi, dan jikalau tiada ketahui atau tiada mumayyiz atau gila orang itu sekalipun, pun dipanggil sahabat Nabi. Jadi katanya al-musannif, dan jikalau tidak diketahui, tak dikenali, tak diketahui itu tak kenal. Dia tak kenal kata yang tu Nabi Muhammad. Tapi dia beriman dengan Allah. Dia beriman dengan Nabi Muhammad, tapi dia tak kenal yang tu lah Nabi Muhammad. Sekalipun dia dipanggil sahabat Nabi. Itu. Ataupun tiada mumayyiz, budak-budak lagi. Selepas Nabi dah dilantik menjadi Rasulullah, kanak-kanak tapi syaratnya mumayyiz lah, 7 tahun atau ke atas lah tu mumayyiz kan. Kalau bawah daripada tu tak jadilah, tak jadilah dia tu kan. Lalu dalam keadaan kanak-kanak tu umur 7 tahun tu kan, maka dia pun beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Dia juga ialah sahabat Nabi. Ataupun mana dia, ataupun gila orang itu, sahabat tadi tu orang gila. Dia dalam keadaan gila tu, sekalipun tu isyarat kata ada khilaf kan. Ada kata orang gila pun masa dia dengan zaman Nabi kan, dan dia beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Muhammad, dia juga sahabat Nabi walaupun dia gila. Tu dia takrif sahabat Nabi ni kan. Biar mengaji baru faham kan. Ni dah kerti kata ya, sahabat ialah kata tu kerti dah
kan, maksud dia kurang reti lagi. Ni kita mengaji nak bagi reti ni. Dan sama ada berhimpun dan berjumpa itu dengan berhampir, berdekatan. Tadi kan musannif kata tadi yang berhimpun dengan Nabi tadi. Berhimpun tu dengan maksud berhimpun dan berjumpa dengan Nabi tadi ni dengan maksud berhampiran. Ni kita berhimpun sekali, berdekatan, dekat dengan Nabi. Berhimpun, berjumpa, dekat dengan Nabi. Ataupun berjauhan, atau berhimpun sekali, luas, kan, kawasan tempat perhimpunannya duk jauh tak mana dia tu, kan, tapi dia beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, dia juga dipanggil sahabat Nabi. Gitulah maksud dia nya. Baik. Dan sama ada seorang itu, seorang yang beriman tadilah, ataupun tiap-tiap yang berhimpun tadi tu, dan sama ada seorang itu daripada manusia. Ni dan tak kira lah manusiakah sahabat Nabi, mana yang cukup syarat tadi, maka dia dipanggil sahabat Nabi lah. Ataupun malaikat. Contoh manusia yang kita kata sahabat Nabi hak tak mati lagi, seperti Nabi Isa, juga sahabat Nabi, kan, seperti Nabi Khidir. Ni tak mati lagi, hidup, syarat jumpa masa hidup, sama-sama masih lagi hidup, kan. Atau sahabat yang kita maklum dah lah nama-nama mereka tu. Ataupun jin, kan, zaman Nabi masa duduk di Madinah sedang baca Quran, datang satu firqah daripada jin, kan, masuk dalam masjid, kan, main dengar bacaan ayat Quran Nabi baca, kan, dan ramailah lepas tu nyalah sepanjang cerita kisah tu yang beriman dengan Allah. Jin tu masa berjumpa dengan Nabi, sama-sama hidup, kemudian beriman, dia juga sahabat Nabi. Pada jin tu masih hidup lagi, mana kita tak tahu, kan, mati ke tak lagi kita pun tak tahu. Jin tu katalah tak mati lagi, ada lagi sahabat daripada kalangan jin. Kalau hidup lagi jin tu. Ataupun malaikat. Malaikat kita abang tadi macam malaikat malaikat Jibril lah, malaikat Mikail lah, kan, semua tu hidup lagi tu, kan. Tambah malaikat Jibril, kan, bawa Nabi Isra, bawa Nabi Mi'raj, turun naik, kan, menurunkan ayat-ayat Al-Quran daripada langit dunia kepada baginda Rasulullah. Beriman dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, juga ialah sahabat Nabi. Itu cukup syarat-syarat ini, orang tu dipanggil sahabat Nabi lah tu. Habis tang situ, mudah je, tak payah mana. Kemudian seterusnya kata rahimahullah. Baru setengah jam ke? Baru sejam Baru setengah jam kot. Baru setengah jam dia baca lagi. Kata rahimahullah, katanya al-musannif, rahimahullah, wa ba'du, fahazihi risalatun saghiratul hajmi kathiratul fawaidi wa azimatul manafi'i wa kifayatun li'awamil muslimina fi ma'rifati ma ujiba alaihim min furudil aini
Baik, artinya mudah je. Ini kita mengaji mukadimah kitab lagi ni, sambungan dia lagi. Dan adapun kemudian daripada sebutkan basmalah dan isti'anah dan hamdalah dan solat tu mana solawat, lagi solat tang semayang pula sekali lagi, dan salam. Baik, dan adapun kemudian daripada telah disebutkan akan basmalah. Basmalah ni ialah satu nama bagi perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah basmalah dia panggil nama. Nama bagi perkataan bismillah sampai habis tadi, orang panggil namanya basmalah. Tu. Dilepas dari al-musannif dah kata akan bismillahirrahmanirrahim. Kemudiannya dan juga laginya selepas daripada apa? Daripada menyebut isti'anah, itulah wabihi nasta'in tu. Lepas bismillah ke hari tu kita mengaji, al-musannif dah kata wabihi nasta'in, dan dengannya lah, dengan Allah kita meminta pertolongan. Kita hanya pohonkan pertolongan, minta kepada Allah sahaja. Tak usah minta tolong dengan selain daripada Allah. Dan ini pada hakikat i'tiqad kita lah. Baik, tak apalah. Lepas tu, dan selepas daripada kata hamdalah, itulah alhamdulillah kita sebut, musannif sebut hari tu. Dan salawat tadilah wassalatu, dan salam, perkataan wassalamu, dan segala yang tersebut dahulu semualah, apa-apa yang al-musannif sebutkan dah. Selepas selesai disebutkan semua perkara-perkara itu, maka adalah hadir pada zihinku suatu karangan, maka nescaya fahazihi, bermula inilah tu musyaratun ilaih, dia ialah kita takdirkan dengan al-lafzatul lati fi zihni, ataupun Allah, apa tu, kalau kata muzakkar takdir muzakkar, kalau muannas takdir muannas. Ini apa dia maksud ini tu? Ni hak ada adalah hati aku. Zihin tu reti dia hati. Musannif sebut ni bermula ini tu nak kembali ke mana? Ini tu yakni hak ada ni, hak al-musannif duk apa, hak perkataan yang duk ada dalam hati al-musannif tu. Iaitu apa dia? Iaitu hadir pada zihinku suatu karangan. Ini ialah suatu karangan. Dizahirkanlah, tadi diidmarkan, dah diluahkan, kan? Ni merupakan sebuah karangan, iaitu suatu karangan ni. Inilah suatu risalah yang kecil susunnya tu risalah. Habaknya ini satu risalah yang kecil itu susunan, ibarat perkataan dia ringkas saja. Perkataan yang disusun dalam kitab sulam dia ni. Pasal apa musannif kata risalah yang kecil susunnya? Kerana ringkas ibaratnya, ibarat risalah tu. Kata-kata perkataan dia ringkas, pendek-pendek.
tak panjang, tetapi banyak faedahnya, faedah bagi risalah ni. Perkataan dia kecil tapi luah maksud dia. Banyaklah makna yang terkandung dalam perkataan yang pendek-pendek ni, kan? Inilah orang panggil kelebihan, kan? Contoh macam kita bercakap, kadang-kadang orang ni bercakap panjang sungguh, kan? Tapi panjang saja je, lara je, buang masa, tak ada maksud apa, cuma memanjangkan cakapan saja. Ada setengah orang dia bercakap pendek-pendek ya, dia tak suka cakap panjang-panjang, kan? Dia cakap pendek-pendek ya, kan? 2-3 patah perkataan dia tak suka bercakap panjang-panjang. Tapi walaupun dia cakap pendek, tapi maksudnya panjang, huraian dia luas. Umpamanya lagu tu lah, tak faham apa maksud musnad nak kata ni, kitab dia ni pendek je tulisan dia, tapi huraian dia banyak. Ilmu yang terkandung pada perkataan yang pendek tu, jenuh sungguh. Tu reti dia. Baik. Dan pergunaannya tu risalah yang kecil ni, dan pergunaannya tu atas pada faedah. Banyak faedahnya dan pergunaannya banyaklah guna dah, kan? Siapa dia nak ambil guna dengan kitab dia ni boleh sangat mengajilah, kan? Macam-macam ilmu lah kita akan jumpa, ilmu fiqh lah maksud dia. Dan besar manfaatnya, manfaat risalah yang kecil susunnya, kan? Faedah dia besar, manfaatnya makna sama tu, faedah ke, kegunaan ke, manfaat ke, hak tu lah je sebenarnya, kan? Dia cuma memperbagaikan ibarat, orang panggil litafannun je, nak memperbagaikan perkataan, kan? Macam golok dengan parang lah, dah golok habak parang pula, nak memperbagaikan, padahal benda tu benda yang sama, golok dengan parang tu. Baik. Dan lagi memadailah ia risalah yang kecil ini bagi pelajaran orang yang memulai belajar daripada awam muslimin. Kita lah daripada kebanyakan orang ni, awam tu kebanyakan, dan orang-orang Islam dia gini je. Dan orang hak baru belajar, orang yang jabat tak asal ni apa dia, yang memadai bagi pelajaran orang yang memulai, orang hak baru nak belajar. Sebab apa dia kata awam? Kadang-kadang kita marah, orang panggil aku orang awam, kan? Dia ada khawas, dia ada awam. Perkataan tu bagi biasa dengar sama. Khawas tu orang yang tertentu, awam ni kita pasang makna kebanyakan. Okey, kebanyakan manusia, kebanyakan orang manusia ni pandai dah ke tak pandai lagi? Kebanyakan kita ni sebenarnya tak pandai lagi. Kalau mengaji pun baru nak mula mengaji, baru nak start belajar, atau memulai belajar. Faham? Kebiasaannya kebanyakannya baru mengaji je ni, kalau bahasa mudah lagi lah, kan? Belum tinggi lagi ni ilmu kita ni. Tu nak bagi nampak maksud dia. Orang khawas tu makna apa? Orang yang dah tinggi ilmu dia, tu khawas maksud dia. Orang yang dah pandai, orang bijak dah. Berbeza kan orang baru mengaji dengan orang tak, orang hak lama dah mengaji. Hak lama dah mengaji ni tak ramai mana ni. Boleh kata start pencil yang baru mengaji pun. Contoh.
Umur tua dah pun nak start mengaji. Tu kebanyakan lagu tu. Kan? Kok kita mengaji lama dah, bijak pandai dah. Dok. Tu maksud awam. Paduk marah orang kata aku orang awam apa? Kan? Tak nak kebanyakan kita orang Islam ni kebiasaannya orang yang kelas ibtidak lah tu. Kelas mula. Kalau sekolah tu pera baru. Kan? Tak masuk kelas 1 lagi. Duk pera lagi. Duk bawa botol susu lagi pergi sekolah. Umpamanya lagu tu. Bagi sedap sikit dengar kan. Itulah awam kebanyakannya. Bukan kebanyakan kita tu hak terror dah. Hak terror tak main mengaji dah. Dia mengajar pula. Kan? Itulah maksud musannif. Jadi kitab yang dia karang ni, dia nak tuju kat kita hak mana-mana baru-baru nak kenal ilmu fiqh ni. Baru mula masuk nak mengaji, nak mempelajari ilmu fiqh. Tuju kat orang ni lah. Secara khususnya. Dan terkaya ia tadi orang yang memulai belajar tu daripada belajar akan yang lainnya, yang lain daripada risalah yang kecil ni. Terkaya ni maknanya tak payah mengaji hak lain dah lah. Padan dengan mengaji kitab dia karang ni. Alim dah. Bahasa kita lah. Kan? Dah kok kata lepas mengaji kitab dia tak alim-alim nak kena mengaji kitab lain pula padan dia. Kalau nak cari apa ilmu pasal dalam kitab ni, dia bahas 4 robok ilmu fiqahnya. Ada robok ibadatnya, ada robok muamalat bab jual belinya, ada robok munakahat esok-esok ni, nikah kahwin cerai berai apa semua tu. Akhirnya ada robok jinayat, undang-undang syariah, hudud, had, qisas, ta'zir, macam-macam. Jadi nak buat apa? Nak tahu tentang apa? Setiap satu dia ada dalam bab dia. Nak tahu tentang semayang, pergi buka robok ibadat. Nak tahu tentang jual beli, pergi buka robok muamalat. Nak tahu bab cerai berai, talak 3 ke macam mana ke, taklid cerai ke apa ke, pergi buka robok munakahat. Lagu tu contoh dia. Kan? Jadi kena faham sungguh-sungguh kitab yang kita mengaji ni, boleh mengajar orang lain dah. Alim dah. Tak kena nak mengaji kitab lain dah. Lagu tu maksud dia. Lebih kurang lagu tu lah. Baik. Pada menyatakan barang yang wajib atas mereka itu belajar yang fardu ain atas mereka itu. Jadi risalah yang kecil ni, hak nama dia Sulamul Mubtadi karangan Tuan Syekh Daud kita ni, dia nak cerita tentang apa ilmu ni, tentang apa kitab ni. Pada menyatakan perkara yang wajib atas mereka itu orang yang memulai belajar tadi, dari kalangan awam muslimin tadi. Baru wajib apa? Belajar yang fardu ain. Baik. Kitab ni dicapak juga. Ada usuluddinnya, ada fiqahnya, ada tasawufnya nanti. Tapi kebanyakannya ilmu fiqah. Mula-mula sikit lagi kita akan mengaji, dia cerita tentang akidah, usuluddin, tauhid. Lepas tu baru masuk ilmu fiqah. Ujung-ujung kitab tu nanti ada akan cerita tajuk berkenaan ilmu tasawuf. Baik. Semua tu yang hukumnya ialah fardu ain. Usuluddin yang fardu ain, ilmu fiqahnya yang fardu ain, ilmu tasawufnya yang fardu ain. Yang mana wajib atas kita orang awam, orang kebanyakan ni yang tak tahu lagi lah. Kan dah tahu senang cerita. Kan wajib kena belajar, kena mengaji. Tu maksud dia. Kan kita faham dah, ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang tidak fardu ain.
kan, yang fardu kifayah, yang hukum dia kalau ada orang alim mengaji, sunat saja kita mengaji. Sebab tu dah beza, berat. Yang fardu ain dia berat. Fardu kifayah tu longgar sikit dah, ringan sikit dah. Sebab tu contohnya ada guru lah, satu orang anak murid ni dia mengaji lama dah. Dia mengaji lah, dia belajar ilmu, mengaji lama lah. Satu hari mak dia di kampung uzur, sakit lah, tua dah, sama sakit dah. Jadi tak ada orang nak jagalah sakit ni, kan. Anak-anak yang lain semua sibuk yeah. Duk mana-mana cari duit apa semua tu. Jadi dia ni nak mengaji. Lalu dia bertanya kepada syekh dia, saya ni kena balik jaga mak ke teruskan pengajian saya? Lalu syekh tu tanya dia, ilmu fardu ain beres dah ke? Hak fardu ain lepas belakang dah, hak berat-berat tak ada apa dah, hak fardu ain lah, kan. Dah belajar semua dah, hak usuluddinnya, fiqahnya, tasawufnya. Hak mana hak duk mengaji ni yang fardu kifayah, yang jatuh sunat atas diri dia belajar saja. Maka syekh kata, hang balik pergi ke mak hang. Tak wajib fardu ain dah mengaji tu, dah tinggi dah ilmu hang, kan. Kok kata duk mengaji ilmu fardu ain lagi, terpaksa lagi tunggu mengaji tu pun tengoklah lebih kurang macam mana. Kalau tak ada siapa juga nak jaga, kan. Tak apalah, pergilah pesah orang tua tu, mak tadi yang sakit ni. Lagu tu, kan. Perbandingan nak faham hak fardu ain, hak fardu kifayah. Hak fardu ain ni berat, kalau tak ada lagi kena bagi ada. Kalau tak reti lagi apa-apa hukum hakam daripada ilmu fardu ain ni, kena mengaji. Tak mengaji berdosa. Pasal dia buat wajib belajar. Dia habaq nak kata saat ni tu, kan. Tak belajar ilmu yang fardu ain berdosa. Dosa saja dengan tak mengaji. Yang fardu ain hukumnya haram, hukumnya berdosa. Mengajilah. Kalau lepas dah fardu ain, jatuh ilmu yang kita mengaji atas dari yang fardu ain itu, nama dia fardu kifayah. Iaitu dah ada orang lain mengaji, sunat saja kita mengaji ilmu tersebut. Jadi sunat dengan wajib lain dah maksud dia tu. Gitu keterangan dia, faham elok, kan. Tak tahu kita ni semua lepas dah, tak tahu lagi nak kata fardu ain lepas dah kot, takkan tak lepas lagi, tak lepas lagi. Masalah umur 60 Okey, habis tentu mudah saja. Dan berkata rahimahullah, wa sammaituha sulamal mubtadi fi ma'rifati tariqatil muhtadi. Kita berhenti setakat tu dulu, InsyaAllah kita sambung lagi 2 minggu lagi lah ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay alimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dhakirna ma nasina ya dhal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.